masuk dalam YouTube. Okey, terima kasih. Okey. Baik, so kita tengok kaedah penghapusan, kita hapuskan 2. Sekarang bila kita tengok kat sini, oh dua dah sama. Jadi dia boleh dihapuskan. Sebab tu kita panggil kaedah penghapusan. So apa kita buat? Kita just tengok tanda dia. Okey, dia ni positif, bawah ni negatif. Bila positif negatif, bila positif negatif, maka kalau tanda tak sama, cikgu tanya kamu, kalau tanda tak sama, nak tambah ke nak tolak? Okey, very good. Jadi di depan dia kita akan tambah. Kenapa kita tambah? Kerana 2 tolak 2 dia dapat kosong. Itulah kaedah penghapusan. Jadi kalau depan kita dah decide tambah, semua atas kena tambah bawah. Okey, kalau cikgu tekan kalkulator, contoh kan, cikgu tekan kalkulator bagi soalan ni. Okey, tengok 2 tambah negatif 2. Kan dapat kosong tu. Okey, sekarang kita tengok ini pula. 1. Y ni ada 1. 1 tambah 8. 1 tambah 8. Kita dapat 9. So kita tulis kat bawah ni 9Y. Sama dengan, ambil benda yang sama, 8 tambah 10. Nampak tak? Bila kita decide yang hujung tu tambah, semua kena tambah. So kita ambil 8 tambah 10. Kita akan dapat 18. So untuk kita nak cari Y, kita akan ambil 18 bahagi 9. So ambil kalkulator, bahagi 9. 18 bahagi 9. So jawapan untuk Y ialah 2. Setelah kita dapat 2, kita belum siap lagi kerana kita baru ada nilai Y. Sekarang kita nak cari X. Apa kita kena buat ialah kita ambil 2 ni tadi, gantilah dalam mana-mana persamaan yang kamu suka. Sebagai contoh, cikgu nak ganti dalam ni. 2X tambah Y sama dengan 8. Y tadi cikgu dah ada 2, jadi 2X tambah 2X tambah 2 sama dengan 8. So cikgu just pindahkan yang paling hujung jadi tolak, pindah yang ni jadi bahagi. So cikgu tak perlu tulis pun tak apa, cikgu ambil kalkulator, cikgu tekan saja. 8 tolak 2 dapat answer bahagi 2. So cikgu akan dapat 3. Jalan kerja ni cikgu dah skip, tak perlu pun tak apa, kerana pemeriksa tengok sini pun dia dah bagi marks kat sini. Pelajar dah ganti Y dengan 2, dia dah bagi markah, terus dapatkan jawapan. Okay, and then satu lagi cara untuk kita nak menyemak jawapan kita betul ataupun salah, kita boleh ambil mod 2 kali. Mod 2 kali ke? Yang EQN tu. Mod 3 kali. Mod 3 kali, pilih EQN, lepas tu ambil unknowns. Unknowns tu ialah 2. Okay, so jangan ikut cikgu punya kalkulator, cikgu punya kalkulator lain. Okay, so bila kita tekan unknown 2, dia akan tanya A1. Jadi kat mana kita nak check out A1? Kat atas ni, A1, B1, C1. Yang bawah A2, B2, C2. Cuba masukkan dalam kalkulator. A1 cikgu 2. Kemudian cikgu punya B1 1. Cikgu punya C1 8. Okey. Kemudian dia akan tanyakan dekat kamu A2. A2 kita mesti ada negatif, so masukkan negatif 1. Kemudian B2 4 dan C2 ialah 5. Ini kita boleh cek jawapan kita. Okey, so dia akan bagi X sama dengan 3, betul lah kita dapat tadi, dan Y sama dengan 2. Itu cara buat dia. Okey. Okey, ini kaedah penghapusan. Bagi pelajar sederhana lemah, kalau soalan tak kata tanpa menggunakan kaedah matriks, kamu boleh guna kaedah matriks. Tapi kalau dia dah bold, dia kata tanpa menggunakan kaedah matriks, jangan guna. Habis saya nak buat apa cikgu? Buatlah takat mana kamu mampu, takat mana kamu faham. Kalau kamu boleh hapus ini, buatlah. Cukup. Kalau kamu boleh buat sampai sini pun dah cukup 1 markah. Okey, sini dia tak bagilah, dia bagi sini 1 markah. Takat mana kamu boleh buat? Jangan biar kosong. Satu lagi, kalau biar kosong, tak apalah, dia dah biar kosong tu, okey lah. And then satu lagi, dia buat apa tau? Dia tulis jalan kerja entah apa-apa.
Sebab dah cikgu kata tulis jawapan kan. Dia pun main tulis je. Cuba tengok betul-betul apa kita nak buat. Okey? Okey. Kalau kaedah matriks. Kaedah matriks apa? Ambil persamaan tadi, ambil semua persamaan ni, tukarkan kepada kaedah matriks. Jadi kaedah matriks tu ada 3 bracket. Kalau siapa ingat cikgu pernah cerita itu, bracket sama dengan bracket. Ini template dia. Lepas tu template kedua, bubuh bracket sini. Sini 1 per, lepas tu ada bracket, ini template dia. Last kali nak cari X, nak cari Y. Bahagian ni kita akan masuk kalkulator sama macam kita buat tadi. Guna kalkulator je. Nampak tak? Ada 3 step je. Kalau kata nak guna kaedah metrik, 3 step dengan 4 markah. Okey, masukkan bracket pertama, masuk nombor 2, 1, -1, 4. Nampak tak? Cikgu ambil sini. Sini ada 1, sini ada -1, sini ada 4. Jangan abaikan negatif. Yang tu careless yang paling-paling kita tak boleh terima sekali daripada calon SPM. Belajar dah sampai daripada darjah 6, daripada 1 sampai 6, 1 sampai 5, dekat sebelah term, negatif tak nampak. Dia tak bubuh. Tak tahu siapa. Okey, bracket kedua isi dengan huruf. Huruf kat situ ada X, Y. Bracket ketiga isi dengan nombor yang belum diisi. Okey. Kemudian bila kita masuk template yang kedua ni kelas, bila kita masuk template yang kedua, yang hujung ni kita akan isi dengan huruf dulu. Template kedua ni. Jadi X, Y. Okey, X, Y. Lepas tu kalau kamu ingat, sini kita kena buat songsangan. Okey, bahagian ni kita kena buat songsangan. Songsangan. Jadi kalau siapa ingat songsangan, 1 per ada duit tolak beli cincin, kurungan kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Okey, ni cikgu ulang balik lah. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. So 1 per ada duit 2 darab 4 tolak 1 darab -1. Lepas tu dia kata apa tadi? Dia kata kanan tukar tempat. Letak tangan kanan, tukar tempat. 4 naik atas, 2 turun bawah. Kiri tukar tanda. Okey, kiri tukar tanda, tengok ni dulu. 1 ni positif ke negatif kelas? Positif. Bila tukar tanda masuk sini jadi apa? Negatif. Okey, sini pula negatif. Bila tukar tanda jadi positif. Lepas tu baki template ni nak isi apa cikgu? Isilah yang belum diisi tadi. 85. Susah kan nak buat 2 step ni? Tak susah. 2 step ni cikgu harap pelajar yang kategori sederhana lemah ni fokus bahagian ni. 2 step ni. Kemudian buat benda yang sama, tekan mode 3 kali, ambil EQN, lepas tu ambil unknowns, masukkan A1, B1, C1, A2, B2, C2, kemudian dapatkan nilai X dan Y. So X tadi sama dengan 3 dan Y tadi sama dengan 2. Siap. Macam mana markah dia? Sama macam cikgu kata tadi. 1 markah, 1 markah. 4 markah menggunakan kaedah matriks. Okey, jadi ini adalah soalan paling basic. Kita panggil direct question. Kita panggil yang senang saja, direct. Kenapa cikgu kata direct? Kerana dia tak bagi dalam ayat. Okey, kita cuba satu soalan jika diberi dalam ayat. Okey, sebagai contoh cikgu ambil ni. Okey. Rajah 2, kita masuk soalan nombor 5. Rajah 2 menunjukkan seekor lembu dan seekor itik. Okey, ada lembu dengan ada itik. Macam mana soalan dia? Jika jumlah kepala bagi lembu dan itik ialah 63 kepala dan jumlah kaki lembu dan itik ialah 180 kaki. Nampak tak dia bold? Tanpa menggunakan kaedah matriks. Jadi bila tak boleh guna kaedah matriks, terus dalam otak kamu ingat, okey aku nak guna kaedah penghapusan. Tapi sebelum aku nak guna kaedah penghapusan, aku kena bina dulu persamaan tu.
daripada ayat ni, hitung bilangan lembu dan itik. Dia bagi tahu kepala, dia bagi tahu kaki lembu, dia bagi tahu kaki itik, tapi dia tak tahu berapa ekor lembu yang kita ada, berapa ekor itik yang kita ada. Jadi kita nak hitung bilangan lembu dan itik. So apa kita kena buat ialah kita tengok yang pertama, jika jumlah kepala. Okey, jika jumlah kepala lembu dan itik ialah 163. Bermaksud kalau kita tengok sini kan, lembu ni, seekor lembu ada berapa kepala? Siapa nak bagi tahu lembu ada 2 kepala? Berani cakap lah. Okey, itik, satu ekor itik ada berapa kepala? 1. Jadi lembu tadi tu kita akan wakilkan dengan X, itik tadi kita akan wakilkan dengan Y, kerana itulah yang berbeza. Lagipun kita tengok apa dia tanya sini, bilangan lembu dan itik. Jadi lembu dan itik ada 2 perkara yang berbeza, itu yang kita akan wakilkan dengan X dan Y. Okey, jadi sebabkan lembu ada 1 kepala, itik ada 1 kepala, total dia ada 63 kepala. Jadi X tambah Y sama dengan 63. Dapat persamaan yang pertama. Okey, kemudian ayat kedua dia kata apa? Jika jumlah kaki lembu dan itik ialah 180 kaki. Okey, kita pun tengok gambar aja tadi. 1 ekor lembu ada berapa kaki? 4. Jadi 4X lah, betul tak? Sebab darab dengan bilangan lembu. Dan seekor itik ada berapa kaki? 2 kaki. Jadi total dia dapat 180. So 4X tambah 2Y sama dengan 180. Ini biasa keluar dalam SPM. Tak ingat tu berapa, tapi memang keluar lah. Masa tu dia tak bagi lembu saja, dia bagi apa tu. Tapi memang macam ni lah. Ada satu lagi dia bagi bicycle. Bicycle tu dia ada tunjuk satu bicycle yang tiga roda. Okey, ada. Pernah keluar macam tu. Dia pusing-pusing macam tu je kelas. Tapi benda yang sama. Bila kita dah dapat persamaan dan kita terus, sebab dia dah kata tak boleh guna kaedah matriks. Okey, satu lagi cikgu nak pesan ni. Pelajar sederhana, pelajar lemah ni, pelajar cemerlang, cikgu tahu dia boleh continue. Pelajar sederhana, pelajar lemah ni, kalau kamu baca ayat ni dan kamu rasa tadi lepas kamu baca kamu boleh dapatkan persamaan ni, cukuplah kamu dapatkan persamaan ni. Sebab satu persamaan ni kamu boleh dapat 1 markah. Kalau soalan dia 5 atau 6 markah. Tapi kalau soalan dia 5 markah, kamu kat sini dah dapat 1 markah dah. Dia akan tengok mana satu yang betul, dia bagi 1 markah tu. At least dapatkan 1 markah. Tak ada lah kita biar kosong. Kalau boleh continue. Okey, kalau boleh continue, kita nak continue lah sekarang ni. So macam mana kita nak continue? Kita tengok kat sini. X bawah pun X, Y bawah pun Y. Masalah cikgu ialah cikgu tak boleh hapus. Sebab apa? Sebab tak sama. Bagus. X tak sama, Y tak sama. Jadi nak sedang hapuskan X, sebab kita memang tak suka X, kan? Kira masa bercinta seronok, tiba-tiba jadi X tak seronok dah, kan? Hapuskan X. Jadi untuk kita nak hapuskan X, yang atas ni kita mesti jadikan dia 4. Jadi bila cikgu nak jadikan dia 4, so cikgu kena buat apa? Darab 4. Senang je sebenarnya kaedah penghapusan ni. Okey, cikgu darab 4. So bila cikgu darab 4, semua tu cikgu kena darab 4. So 4 darab X dapat 4X. 4 darab Y dapat 4Y. 4 darab 63 dapat berapa? 252. Okey, bagus. And then yang bawah tu kita tak buat apa-apa, kita tulis balik lah. Okey, yang persamaan bawah ni kita tak buat perubahan, kita tulis balik. Siapa yang kita nak hapus sekarang? Yang sama, yang nombor dia sama, itu kita nak hapus. Jadi bila kita nak hapus, kita kena tengok tanda dia dulu. Oh, dia ni positif, dia ni positif. Kalau tanda sama, positif ataupun negatif, di depan dia kita kena letak apa? Yes, tolak. Tengok, cikgu dah tulis huruf besar. Mesti tolak.
Kalau tanda tak sama, satu positif, satu negatif, ataupun satu negatif, satu positif, tanda di depan dia kita letak tambah. Okey, cikgu buat huruf besar. So cikgu nak tekankan dekat situ. Jadi memandangkan dekat sini ialah tambah-tambah tanda yang sama. Jadi kita akan tolak di depan. Okey, barulah kita boleh hapus. Jadi 4 tolak 4 hapus. 4 tolak 2 dapat apa? 2y. And then 252 tolak 180 kita dapat 72. Macam mana nak cari y? Bagus. Bahagi 2 dapat apa? 36. Okey, bagus. And then seterusnya buat apa? Cikgu dah dapat dah y 36. Gantikan. Okey, nak ganti dalam mana yang senang? Nak ganti dalam satu lah, senang kan, sebab tak ada nombor lain kan. Jadi x tambah y sama dengan 63. So sebab y dah ada 36, y dah ada 36 sama dengan 63. So x sama dengan 63 tolak 36, dan x sama dengan berapa? 27. Jadi berapakah ekor lembu yang kita ada? 27 ekor. Berapakah ekor itik yang kita ada? 36. Okey, kalau nak double check jawapan, guna kalkulator macam tadi. Kalau kita nak check, kalau kita ada masa lagi, kita check lah. Kalau tak, kita continue soalan seterusnya. Okey. Okey. Baik, seterusnya cikgu masuk kepada soalan tajuk bulatan tak keluar nanti. Okey, tajuk bulatan untuk percubaan dia tak keluar lagi. Kita simpan dulu. Sampai habis percubaan. Kita fokus pada yang nak keluar percubaan. Okey, kita tengok pelan dan dongakkan. Okey. Tajuk ni memang ramai orang kata macam boring. Tapi sebenarnya tajuk ni markah dia banyak. Untuk percubaan kali ni, okey, cikgu masukkan tajuk pelan dan dongakkan untuk membantu pelajar, hampir keseluruhan pelajar lah. Cikgu nak bantu. Okey, jadi kita letak pelan dan dongakkan ni pada bahagian B dengan kita bagi 9 markah. Jadi kita tu beri perhatian. Yang ini semua orang kena duduk betul-betul. Make sure dekat kamu dah ada modul pembaris pensel. Kalau boleh pakai pensel mekanik. Jangan pakai pensel 2B. Kerana lukisan kita tak akan jadi cantik. Okey. Okey, kita mula dengan pertama, soalan 1. Rajah 1.1 menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk prisma dengan keratan rentas segitiga bersudut tegak dan separuh silinder berdiameter 4 cm dengan tapak A, B, C, D, E, F terletak di atas satah mengufuk. Ini bunga dia lah. Kita baca pun kita tak tahu apa dia kan. Kita terus tengok gambar rajah. Okey, dia bagi macam ni. Dia kata diameter ni, diameter bulatan ni ialah 4 cm. Okey, 4 cm. Okey, so bila ada silinder macam ni kelas, bila ada silinder macam ni, kalau dia suruh lukis pelan, bermaksud kita mesti guna jangka lukis. Nak dapat satu lukisan yang cantik, mesti ada jangka lukis. Jadi make sure lah dalam peperiksaan, tak kisahlah percubaan atau SPM sebenar, bawa masuk juga yang tu, jangka lukis tu, yang boleh kangkang tu kan, kita boleh cucuk tu, kena bawa juga. Kita tak tahu, kadang-kadang pelan dongakkan, kalau ada curve ni, bentuk curve macam ni, kita nak kena guna jangka lukis. So bawa masuk nanti dalam bilik peperiksaan. Okey, kita tengok lukis dengan skala penuh. Tengok cikgu bagi berapa? 9 markah. Okey, bila kamu tengok soalan tu 9 markah, dia akan duduk bahagian B. Itu clue kita. Okey, lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Bila kita sebut pelan, kalau kamu ingat hari tu cikgu kata, pelan adalah benda yang kita tengok dari atas. Jadi kita pun ada kat sini. Pelan dari atas. Kalau dongakkan, dia akan bagi tahu dongakkan sisi ataupun dongakkan hadapan.
Kalau pelan je, dia tak akan bagi tahu dari mana. Pelan kita kena ingat sendiri, pelan itu mesti pandang dari atas. Bila kita pandang dari atas kan kelas, nak senang kita terus turun ke lantai. Bila kita turun ke lantai, kita bulatkan huruf yang ada di lantai kita. Okey, sebagai contoh, cikgu ada bentuk ni. Kita tengok lantai dulu. Okey, lantai. So, cikgu ada bentuk kat sini. Bentuk segi 4. Jadi, kalau kita tak faham, kita bulatkan huruf. So, bila kita bulat huruf, kita tahu apa kita nak kena lukis. A, B, C, D. Okey, A, B, C, D. Kemudian kita baru nampak yang bahagian ni tau. Okey, kita baru nampak yang ni. Kita juga kena tengok sebelah dia kerana ada silinder dekat lantai tu. Kalau kita tengok lantai kita sini, sebelah lantai tu ada bentuk silinder. Sini. Okey, ada bentuk silinder. Jadi dua bentuk ni lah yang kita kena lukis. Apa yang cikgu highlight ni, ini yang kita kena lukis. Jadi kita kena tahu ukuran betul-betul. Jadi kita tengok AB ni 3 cm. Jadi mesti ambil pembaris betul-betul ukur 3 cm. Kalau cikgu boleh ambil pembaris, cikgu biasa tengok ada calon tu, dia ambil pembaris pun dia tak tahu guna. Okey, macam mana nak buat part time kamda, nak potong kain kalau tak guna pembaris? Pembaris ni kalau kamu tengok kat depan ni, dia ada ruang kosong tau. Jangan ambil dia, jangan start dari hujung ni. Mesti start dari yang dia tulis kosong tu. Dari kosong tu nampak 3 cm baru tanda. Okey, bagaimana cara untuk kita nak hasilkan lukisan yang sempurna, yang cantik, yang kemas, supaya kita boleh dapat, kalau macam soalan ni 4 markah. Okey, 4 markah plan kita. Macam mana kita nak hasilkan? Pertama, syarat-syarat bagi kekemasan dalam lukisan pelan kita ni, tak boleh ada double line. Okey, kamu tolong notes syarat pertama tak boleh ada double line. Macam mana double line tu? Yang dikatakan double line tu, pelajar kadang-kadang dia buat satu garisan. Okey, lepas tu dia tengok garisan ni blur sikit tau. Lepas tu dia akan touch up. Pelajar kita, dia memang suka touch up. Bukan kamu je, kebanyakan calon SPM dia suka touch up macam ni. Ini hilang satu markah kekemasan. Okey, lagi apa pelajar kita suka buat, calon-calon SPM suka buat, dia garis. Okey, dia garis. Lepas tu kan, satu lagi dia suka buat kat mana tau? Sekejap, cikgu tunjuk. Dia garis. Okey, kita tak perasan dah kita tengok sini. Tapi pemeriksa dia perasan. Ada ruang kosong. Yang ini dia panggil apa ni? Dia panggil gap. Ada gap, tolak satu markah. Okey, lagi apa? Apa kesilapan? Kita tahu kesilapan supaya masa kita lukis, kita perhati betul-betul graf, gambar kita, lukisan kita. Ini especially pelajar lemah ni, pelajar sederhana ni. Ni nak bantu kamu ni. Kalau pelajar cemerlang tu, kalau dia boleh lukis kela-kela sikit pun, dia dah backup pada soalan pengiraan. Kita tak ada backup soalan pengiraan ni. Satu lagi kat mana? Kat sini. Okey, kat sini. Kita rasa macam alah sikit je, takkan. Tak, pemeriksa bukan macam tu. Dia akan bulat sini. Sini dia panggil apa? Sini dia panggil extension. Extension maksudnya ada lebihan. Walau lebihan kita tak boleh lebih daripada 0.1 cm. Okey, tak boleh lebih daripada 0.1 cm. Kita rasa benda tu macam alah sikit je, boleh kot sikit je. Okey, satu. Dia akan tolak dah lah. Okey, jadi kita tahu dah kat mana kesilapan-kesilapan yang kita boleh elakkan. Okey, kadang-kadang kan, sebab tu cikgu kata jangan guna pensel 2B. Ingat, lukis graf, lukis pelan, dongatkan, jangan langsung guna pensel 2B. Pensel 2B ni ada kalanya kita tekan, dia tebal. Ada bahagian kita buat light, dia tak tebal. Jadi yang itu akan jadi macam pemeriksa akan nampak itu ada bold line. Dia tulis itu bold. Okey, dia akan panggil itu bold line. Bold line tu maksudnya ada satu bahagian tu dia tekan sangat. Kita ni ditekan bahagian tu. Kan kita buat gelap sikit. Pasal apa? Pasal masa tu kita seronok dah dapat lukisan, kita pun tekan cantik-cantik.
Yang satu side lagi kita buat light-light je. Yang satu bahagian lagi nampak macam tebal sangat lukisan kita. Itu pun akan ditolak. Dia panggil bold line. Okey, jadi ini adalah kesilapan-kesilapan yang kita nak cuba elakkan supaya kita boleh score full mark 9 markah. Okey, so apa kita buat ialah ambil 3 cm dulu. Start dengan sini 3 cm. A, B. Masa kita nak lukis, satu lagi kesilapan calon ialah masa dia nak lukis, jangan lukis bentuk macam ni sama dalam bentuk 3D. Tak. Lukisan kita mesti ditukarkan kepada 2D. 2D bermaksud kalau lantai kita macam ni nampak, tapi masa kita nak lukis dia akan nampak tegak macam ni. Pandangan kita. Kita dah tukarkan dia daripada bentuk lantai yang 3D tadi kepada bentuk tegak yang boleh dilihat dalam 2D. Jadi ambil pembaris. Sekarang kita buat sama-sama. Ambil pembaris. Cikgu harap dengan kamu ada pembaris. Tariklah 3 cm. Cikgu tak ada ukuran tau. Okey, cikgu anggar saja. Kamu jangan anggar. Ingat cikgu kata AB ni tadi 3 cm. Letak pembaris, ukur 3 cm garis. Okey. Kemudian kita nak tarik AD ni. Masa kita nak tarik AD ni, kita kena tengok AF ni 4 cm, FD ni 4 cm. Jadi total berapa cm? 8 cm. Okey, yang ini satu lagi cikgu nak bagi tahu. Masa letak pembaris tu, jangan main garis je tau. Dia akan sengit. Saya cakap cikgu, dia akan sengit. Kamu buat sekarang, hari Isnin ada kelas, tunjuk dekat kalau 5 cemerlang tunjuk dekat Miss Kuih lukisan kamu. Boleh betul boleh skor tak? 5 dinamik hari Isnin cikgu nak tengok lukisan kamu ni. Boleh dapat berapa markah? Nanti cikgu akan perbetulkan masa dekat kelas. 5 habis hari kita jumpa hari Selasa. Okey. So, kita tengok. Oh, betul. Nanti ada tukar jadual. Nanti kita tengok jadual balik. Minta semua jumpa hari Isnin. Padam muka apa. Okay, so kita nak tarik 8 cm. Make sure kamu punya L shape ni. Nampak pembaris ni dia dah bagi L shape. Jadi letak di sini. Mula-mula tanda dulu kat mana 8 cm. Letak dulu pembaris. Tanda kecil je. Tanda kecil 8 cm. Lepas tu guna L shape yang ada dekat pembaris ni. Letak dan garis sampai tempat yang kamu tanda sini. Takkan sengit garisan kamu. Kita nampak macam tak sengit kelas. Bila kita letak ni, satu lagi kalau kita nak tahu kan kita punya lukisan tu sengit ke tak, bawa juga benda ni, angka sudut ni, letak tengok dekat bucu ke bucu tu, kat L shape tu, letak tengok dapat tak 90. Kalau tak dapat tu memang sengit garisan kamu. Pandangan mata kita nampak macam okey tak sengit, tapi actually dia sengit. Okey, ambil pembaris dan buat garisan 8 cm. Okey, garis. Okey, garis 8 cm. Okey, kemudian cantum je lah macam biasa. Cantum je. Kat atas ni pun kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang dia akan lari juga. Dia bukan apa, cikgu takut lari 0.1 cm ke atas tu kita nampak macam sikit, tapi itu dah boleh tolak markah kita. Okay, itu dah boleh tolak markah kita. Cikgu punya tak ada ukuran. Sekali lagi cikgu beritahu, cikgu punya tak ada ukuran. Okay, kamu tolong buat kemas-kemas. Okay, jadi kalau kata cikgu nak label huruf, nak bagi senang, so ini ialah A, ini B, naik atas sini D dan sini ialah C. Okay, so 3, 8 cm. Sekarang kita nak buat ini. Okay, pastikan ada jangka lukis dengan kamu. Dan kamu tengok, kamu punya semi bulatan ni, semi bulatan kamu ni bermula dari titik D.
Jadi macam mana kamu nak cucuk? Takkan kamu nak cucuk 4 cm? Tak boleh. Kalau kamu ingat dulu masa form 2, masa kita ada bina bulatan, untuk kita nak bina bulatan, kita akan pakai jangka lukis kan? Cikgu ambil jangka lukis cikgu. Okey. Okey, kita akan pakai jangka lukis ni. Okey, yang boleh buka macam ni. So macam mana kita nak guna jangka lukis ni? Pertamanya apa kamu buat tau? Kamu dah tahu diameter dia berapa? Diameter untuk semi bulatan ni berapa? Siapa tahu? Diameter dia berapa? 4. Tetapi kalau kita nak bina semi bulatan, kita tak boleh guna 4 cm. Kita kena ambil half daripada dia. Berapa? 2. Kita kena ambil 2. So apa kamu buat ialah, daripada gambar kamu ni, okey, gambar kamu ni kan, kamu ukur 2 cm. Okey. So bila kamu ukur 2 cm, cikgu bagi kamu gambaran lah, sebab kat sini cikgu tak ada jangka lukis. Cikgu bagi kamu gambaran. Katalah lepas kamu ukur 2 cm, kamu akan cucuk di sini sampai sini, dia akan dapat 2 cm. Contoh, kamu cucuk. Paku tu cucuk di mana? Paku tu cucuk di sini. Pensel duduk di mana? Pensel mesti duduk di D ni. Cikgu ulang sekali lagi. Paku mesti dekat sini. Sini paku jangka lukis. Okey, paku jangka lukis, cucuk tekan dalam-dalam. 2 cm tadi, pensel mesti ada di bucu D. Pensel mesti ada di bucu D. Okey. Bila kita dah ukur dengan pembaris 2 cm dekat jangka lukis kita ni, ambil paku, cucuk di situ. Pensel mesti ada di D. Pensel mesti start di D. So, mula dari D ni, tarik, dapatkan 2 cm. Jangan ikut lukisan cikgu. Okey. Jadi, total di sini akan jadi 4 cm. Okey. Ingat, kalau dia bagi diameter nak lukis semi bulatan, tak boleh guna 4 cm. Ambil half, separuh daripada dia, cucuk di tengah. Pensel mesti ada di bucu. Oh, tak kisahlah pensel tu sama ada dia ada di sini pun boleh atau dia ada di sini pun boleh, di titik F. Okey, tapi nak senang sebab kita dah nampak bucu D ni, pensel biar duduk di sinilah. Kita tekan paku di sini. So bila kita tekan, ambil pensel, dia akan pusing sekeliling tu sampai kena F. So dia akan dapat. Boleh kah? Siapa yang dah ada yang dah buat, yang dia boleh nak tunjuk kat cikgu? Mungkin dia boleh snap, tolong hantar dekat Telegram seorang. Cikgu nak tengok. Mungkin cikgu boleh share hasil satu kerja. Hantar kat Telegram sekarang. Cikgu nak ambil. Hantar dalam grup kita, dalam grup kelas tambahan. Cikgu ambil apa ni, Lavania punya lukisan sekejap.
Okey. Baik. So, kita boleh tengok kat sini. Okey. Macam ni, nampak tak? Dia akan jadi kembang. Tapi ingat ni, yang ini sebab kita senang, dia tak akan jadi sengit-sengit ni sebab kita guna kertas garis-garis. Nanti dalam peperiksaan kita tak akan guna kertas garis, kita guna kertas kosong macam ni. Kertas kosong macam ni lah lagi tension kita nak buat. Sebab kita tak ada, dia mesti akan jadi kat sini lah. Yang cikgu risau antara ini L ni. Okey, L ke L ni yang menyebabkan kita mungkin boleh kehilangan markah. Jadi kalau cikgu perhatikan dekat sini, kita boleh okey, tak apa. Okey. So dari sini kalau cikgu boleh tengok, dia akan semak sini ada dua bentuk. Okey. Kemudian dia akan cek ukuran dan kekemasan, so dia akan bagi 4 markah. Okey, baik. Dekat sini nak tulis 8 cm ke tak nak tulis ke, takkan efek apa-apa. Sebab pemeriksa bagi kat dia kerja dia akan buat. Depa akan tanda. Depa akan cek. Okey? So kalau kita tulis pun, katalah kita tulis 8 cm, tapi sebenarnya pemeriksa tetap kena semak juga. Budak ni kadang tulis je 8 cm, yang dia tarik 9. Okey? Okey, so macam ni boleh lah. So jadi macam ni lah gambaran bagi lukisan kita. Okey, yang cikgu nak fokuskan kepada kalau ada bentuk curve ni. Itu pelan. Okey, kita masuk yang kedua. Dongakkan gabungan pepejal. Itu dari arah X. Bermaksud dia akan beritahu dari arah mana. Bila dia beritahu dari arah mana, lagi senang lah. Dan dia akan labelkan dekat kita dari mana kita patut berdiri. Jadi kita ni ada di X. Jadi kita akan dongak kepala kita. Jadi bila kita dongak kepala kita, yang tadi tu kita jangan bagi perhatian dah lah. Okey. Once bila kita dongak kepala kita, kita kena terus pergi belakang dulu. Okey, kalau cikgu tengok di sini, bila kamu pergi belakang sekali, kamu nampak bentuk apa kelas? Dongak terus pergi belakang. Kamu nampak bentuk apa? Kamu nampak bentuk segitiga tak kat belakang ni? Okey. So bila kita nampak lah, ada dua cara. Pertama, highlight bentuk tu. Highlight dinding belakang ni. Macam ni, highlightkan dia. Supaya kita nampak, dia ialah segitiga. Okey. Ataupun satu cara lagi, bulatkan huruf. Okey. Kemudian apa lagi kita perhatikan? Kita tengok segitiga yang besar ni, dia bila mai depan, dia ada satu lagi segi 4 yang lindung dia. Betul tak? Perasan tak sini? Okey. Kalau cikgu highlight kat sini kan. Okey. Ada segi 4 ni yang lindung segitiga kita. Okey. Kat sini. Okey. Jadi akan berlaku pertindihan. Pertindihan di antara segitiga dan juga segi 4. Dan bila berlaku perlindungan, terlindung di satu bahagian. Kalau kamu perhatikan, ada garis putus-putus berlaku kat sini. Kenapa terwujudnya garis putus-putus? Apa dia nak cerita? Garis putus-putus tu wujud disebabkan silinder tadi dah lindung segitiga kita. Silinder tadi dah lindung kita punya prisma tu. Dan dia hanya lindung pada kawasan yang ditandakan dengan titik dot-dot-dot ni. Garis putus-putus ni. Dia hanya lindung kat sini je. Bila masuk depan ni, dia tak lindung dah. Jadinya, masa kita nak buat lukisan nanti, kita mesti bina satu garis putus-putus separuh daripada sini. Garis putus-putus. Kenapa? Kerana bila ada garis terlindung daripada objek lain, dia mesti buat garis putus-putus. Okey? Okey. So jadi kita akan mula lukislah. Yang ni tak ada bentuk curve. Jadi, tak ada bentuk curve, so tak ada masalah lah. Okey. So kita ambil buat segitiga. Segitiga kita dari sini sampai sini 4 jadi berapa dia punya tapak ni? B ke C ni berapa cm? 8 cm. So ambil yang tu dulu. Okey, ambil pembaris, gariskan 8.
Okay, so ada BC. Sebenarnya huruf tak label pun tak apa tau. Sebenarnya tak penting pun. Tapi cikgu senang nak mudahkan kamu supaya kamu nampak apa yang kamu tengah lukis. Okey, buat dulu sekarang. 8 cm garis. Okey. Garis elok-elok 8 cm. Okey. Kemudian kita akan naik sini. B ke K. B ke K pula. C ke K. Berapa cm lah? C ke K. Siapa tahu? Okay, very good. C ke K ni dia akan sama dengan tinggi silinder kita 6 cm. So, ambil pembaris. Ukur 6 cm. Okay. So, tarik 6 cm. 6 cm. Cikgu tulis ha. Kamu tak tulis pun tak apa. Okay. Okey, selepas tu kita buat dulu segitiga tu lah, bagi siap dulu. Cantumkan saja. Garis yang condong ni selalunya tak ada ukuran. Bila tak ada ukuran, tadi cikgu kata ada garis putus-putus kan? Tak apa, tinggal dulu, jangan buat lagi. Buat dulu penuh, tak apa. Sebab garis putus-putus tu tak lagi boleh padam sikit-sikit, boleh padam sikit-sikit je kan? Okey. Next, kita nak buat segi empat ni. Segi empat yang cikgu color dengan warna pink ni. Kalau kamu tengok, dia bermula daripada titik D ni tau. Titik D ni bermaksud dia bertindih dengan titik C ni lah. Okay, dia slash dengan titik C ni. Sebab dia apa benda yang sama je. Tapi titik D ni, dia kena sampai F ni, baru dia dapat segi empat ni. Jadi cikgu nak tahu F ke D ni berapa cm. So apa kamu buat ialah ukur 4 cm dulu. Jangan main garis lagi. Ukur dulu. Ukur, kalau cikgu akan ambil pembaris, cikgu ukur kata sini 4 cm, cikgu tanda sikit dulu. Okey, cikgu akan tanda sikit dulu. Barulah cikgu akan garis dengan tegak. Okey, so cikgu akan garis dengan tegak. Okey. Okay, and then cikgu just cantum je lah. Cantum je. Sini ialah 4 cm tadi. Okay. So, tadi cikgu kata apa? Bahagian ni terlindung. Bila bahagian ni terlindung, jadi dia akan jadi garis putus-putus. Kalau kamu just ambil pembaris sajalah. Okey, ambil pembaris dan garis saja. Half, separuh daripada situ. Okey, di sini akan dapat garis putus-putus. Kadang-kadang kan kelas, dia buat banyak garis putus, tapi kamu kena faham bagaimana cara untuk kita nak melukis garis putus-putus adalah disebabkan sekiranya ada objek lain lindung dinding belakang kita. Kita tengok dinding belakang kita, kalau dia terlindung, sampai takat mana dia terlindung, jadi dia akan dapat garis putus-putus. Itu kita kena beri perhatian lah. Jadi tajuk pelan dan dongakkan memang akan ditanya dalam percubaan kali ni. So cikgu tak akan masukkan dah soalan pelan dongakkan dalam modul ulang kaji pra percubaan. Cikgu tak akan masukkan dah. Jadi cikgu harap kamu akan guna modul ni, ada soalan pelan dan dongakkan, buat ulang-ulang kali. Bentuk tak kisah bentuk apa pun, janji kita faham pelan tu apa, dongakkan hadapan tu apa, dan dongakkan sisi tu apa. Okey. Okey, so siap. Berapa markah? 9. Dan itulah markah yang sama yang akan diberi dalam percubaan. Okey, kita tengok yang ni pula.
pakai bentuk apa? Okey, kita cuba okey, kita cuba soalan nombor 2. Okey, tengok ni. Dia kata rajah 2.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD terletak pada satah mengufuk. Heksagon ABJIFE ialah keratan rentas seragam prisma itu. EF sama dengan IJ sama dengan 30 cm. Lukis dengan skala yang ni dia tak bagi tahu skala penuh kelas, dia bagi tahu skala 1/10. Jadi bila kata 1/10, dalam objek dia bagi 60 cm. Takkanlah kita pun fikir logik lah, takkanlah kita nak lukis 60 cm. Pembaris kita pun, yang pembaris pendek pun sampai 15 cm saja. Pembaris panjang sampai berapa cm ah? Kurang-kurang 30 ada? 30 cm sahaja. Okay, mana kita nak buat sampai 60 cm? Kan kita nak lukis dengan skala penuh. Sebab tu dia tak bagi tahu skala penuh. Sebab tu dia bagi tahu lukis dengan skala 1/10. 1/10 bermaksud kalau kata yang tu 60 cm, dalam lukisan dia jadi berapa cm? Very good, pandai. Okay, jadi kita akan buat dongakkan prisma itu. Prisma tu tercantum, A dia tercantum dengan I. Kamu pandai-pandai lah. Okey, dongakkan prisma itu dari arah X. So kalau kita tengok, kita berdiri kat sini. Okey, kita berdiri dekat sini, kita dongakkan kepala kita terus pergi belakang. Okey, kalau cikgu pergi belakang, cikgu dapat huruf apa? Kita bagi tahu huruf dulu. Atau kita highlight dulu lah. Okey, dinding belakang Okey, so ini adalah dinding belakang kita. So huruf apa kelas? Huruf apa? H, G, L, D, K, C. So kita nampak seperti seolah-olah bentuk tangga, betul jadi kita pun, kalau kita tak tahu kan, kita tulis dulu. Okey, kita tulis, kita buat contengan sikit. Macam DC dia, kita nak lukis berapa cm? DC berapa cm? 6. Okey, KC 2. Catat dulu kan. LK macam mana you tahu 3? Sebab dia dah bagi tahu IJ tu 30 kan. Jadi sini pun 3 lah. 3. Okey. GL GL. Okey, macam mana kamu tahu 2? Bagus. Mana ini? Okey. Okey, 4 tolak 2 dapat 2. HG kalau sini dah 3, baki sini 3. Dan yang terakhir ialah HD. HD berapa? 4. Okey. Okey, cuba kamu lukis. Cikgu nak tengoklah lukisan kamu. Sekejap cikgu nak suruh kamu hantar dekat sini. Sekejap cikgu buat link.
Okey, kalau kamu dah dapat, kamu snap kamu punya jawapan tu, kamu klik link yang cikgu bagi tu, kamu uploadkan kamu punya gambar lukisan tu dekat bahagian yang tu. Kamu tulislah yang ni soalan A. Tak apalah, cikgu just nak tengok je, tulis nama. Okey, so ada 2 orang dah hantar kat sini. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit untuk kamu yang lain-lain tolong upload kan kamu punya lukisan.
Okey. Nia, awak gelap sangat lukisan kamu ni. Kamu snap ni gelap. Okey. Okey, kalau kita boleh tengok macam ni beberapa benda lah cikgu boleh komenkan daripada lukisan kamu. Okey, Nia ambil ni sebagai satu benda untuk kamu buat tambah baik lah. Kalau Nia boleh tengok kan, daripada apa yang cikgu nak tunjukkan dekat sini, Nia punya ya. Oh, okey, sekejap. Okey, cikgu tengok ni. Okey, Nia, kalau Nia boleh tengok sini, cikgu komen siap-siap lah. Nanti Nia boleh buat penambahbaikan dalam lukisan Nia tu. Sebagai contoh macam cikgu kata tadi kan, bila kita ada gap, nampak tak? Macam Nia punya lukisan ni, di hujung ni belah kanan ni ada gap. Sama juga dengan belah kiri, garisan Nia tak bercantum. Jadi markah-markah macam ni akan sayang kalau Nia dah dapat bentuk tapi tak boleh dapat full mark. 3 markah kat sini, kalau boleh cikgu bagi 2 markah. Macam tu. Okey, so tolong perkemaskanlah lukisan kamu. Okey. At least cikgu tengok sekarang supaya cikgu boleh tegak kamu lah. Okey, macam contoh lagi yang ini siapa ni? Ain. Okey, Ain. Tengok Ain. Macam cikgu kata tadi, ada double line. Bukan double line, Ain buat touch-up ni. Okey, antara garis 6 cm ni. Kalau kamu boleh tengok kat sini, kamu dah buat garisan yang orang kata apa, macam nampak seolah-olah ada 2 garisan. And then kalau Ain tengok di hujung bucu belah kanan tu ada extension, garisan yang terlebih. Ni semua ada punca-punca nak hilang markah. Okey. Okey, satu lagi kita tengok Archana. Okey, kalau kamu boleh tengok Archana punya lukisan, nampak tak? Walaupun kita tengok pandangan mata kita, kita rasa macam wah, okey lah, dia rasa punya cantik dah cikgu. Dia punya tak ada gap, tak ada extension, tak ada double line. Semua garisan dia sekata, satu warna. Tetapi perasan tak ada garisan yang sengit antara K dengan C? Kita rasa kita letak pembaris sudah tegak dah. Cuba kamu ambil jangkau sudut tu, kamu cuba tengok. Ada garisan yang sengit di sini antara K dengan C ni, dia dah terlebih daripada 90 darjah sudut dia. Okey. Okey, lagi satu cikgu nak tunjuk kat kamu yang cikgu rasa elok. Okey, macam ni, antaranya macam ni, Syafinas. Syafinas punya paling elok lah bagi cikgu. Kalau macam ni memang dia akan dapat 3 markah. Cikgu dah perhatikan Syafinas ni beberapa kali dah. Kalau lukisan dia memang bagus. Jadi Syafinas lebih numpukan kepada soalan-soalan yang melibatkan lukisan. Ini antara lukisan yang memang kalau dia kita letak kertas jawapan pun memang akan sama. Tak ada sengit-sengit sikit. Cuma di hujung-hujung tu ada sikit-sikit macam double line. Tapi itu bolehlah kita nak bagi skor 3 markah. Okey, ini bagus. Ini boleh jadikan contoh lah. Nanti kamu guna link ni, kamu boleh tengok lukisan kawan kamu mana kita nak jadikan contoh. Macam lagi satu cikgu nak tengok. Okey, macam Halimunisa. Kita tengok okey, elok dah. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, kalau kita zoom betul-betul, kita tengok ada gap di hujung belah kiri tu, ada gap. Tolak 1 markah dah. Okey, dan kalau kita tengok sikit tu ada macam extension sikit kat sebelah kanan, dengan di bucu L atas tu ada garisan terlebih. Okey, so kita bagi perhatian kat benda-benda macam ni lah. Yang kita boleh nak perbetulkan. Yang guna garis kertas garis-garis tu, cikgu nak tengok lukisan kamu lah nanti masa dekat kertas soalan. Okey, macam ni siapa punya ni? Bovita. Okey, Bovita pun cikgu boleh bagi skor 3 markah kerana dia punya nampak kemas lah, elok. Okey, so macam ni lah kita akan buat nanti masa dalam peperiksaan. Okey, lagi ada tak orang lain? Okey, macam Daini punya, kita kena pusing sikit kepala kita. Okey, macam Daini punya memang kalau cikgu akan bagi 2 markah. Sebab apa? Pada akhir sekali antara K dengan C, Daini punya dengan Archana lebih kurang sama. K dengan C tu dia letak pembaris, dia rasa dah tegak pembaris dia, tapi actually sengit. K dengan C tu. Cuba Daini letak jangka sudut, Daini akan tengok terlebih sudut dia. Okey. Okay, so yang lain betul lah. Macam Anissa guna kertas dot-dot-dot ni, dia senang jugalah nak garis kan.
Jadi cikgu nak tengok kerja kamu ni dekat dalam kertas jawapan, kertas soalan ni lah, supaya baru cikgu boleh nilai lukisan kamu yang sebenar. Sama juga dengan Edina dan juga siapa ni, Lavania tak silap cikgu. Kalau boleh tolong ambil balik jawapan kamu ni. Okey dah, lukisan Edina dengan Lavania tu okey, cuma cikgu tak boleh bagi markah sebab kamu lukis atas kertas garis. Memang senang kalau lukis atas kertas garis, takkan sengit lah. Okey, tolong nanti buat balik dalam kertas soalan dia. Okey, itu soalan A1. Kita tengok pula soalan A2. Okey, A2. Okey, bila kita tengok soalan A2, A2 dia kata dongakkan prisma itu dari arah Y. Okey, dia kata dari arah Y ya. So bila dari arah Y, kita dongakkan kepala kita dari arah Y itu terus ke belakang dinding. Okey, so yang tadi tu cikgu boleh padam dululah. Okey. So bila kita dongakkan kepala kita sini, once bila kita sebut dongak terus pergi dinding belakang. Kalau senang bulat huruf lah. Okey, so ada huruf apa di dinding belakang kita ni? E, A, D dengan H. Okey, ada dinding yang tinggi kan? Okey, kalau cikgu highlight kan macam ni lah. Okey, sini. Kemudian kita ada blocking dinding, dua dinding yang block. Okey, satu dinding kat depan ni yang warna hijau ni, cikgu highlight sekejap lagi, warna hijau. Dinding ni dia block dinding belakang. Tetapi tak ada garis putus-putus masa ni, kerana blocking dia adalah sama tinggi. Dia blocking sini separuh, dia blocking bawah separuh. Dua blocking tapi blocking ni bukanlah blocking yang menyebabkan garis putus-putus. Itu perbezaan antara blocking yang ada garis putus-putus. So kerja kita ialah apa? Buat dinding paling besar sekali dekat belakang tu 4 cm. Kemudian di bawah 8 cm. Okey, dan tinggi sini 2 cm ni, kamu tarik 2 cm, kamu blokkan garis, potong satu garisan. Jadi kalau lakaran cikgu boleh bagi gambaran dekat kamu, buat dinding besar dekat belakang. Okey. Okey, buat dinding besar dekat belakang, kemudian ukur 2 cm dan blokkan dia satu garis. Okey, ini gambaran dia. Okey, buat benda yang sama and then upload pada ruang link yang sama tadi. Kita nak tengok, kita nak komen tengok.
Ya, kita kenapa? Okey, kalau cikgu tengok kat sini yang dah hantar macam Ain, ada tambah baik lah. Kamu punya lukisan lebih baik daripada yang pertama tadi. Mungkin ini lebih senang sikit kot. Ataupun kamu dah kenal pasti dah kesilapan yang kamu tak akan buat lagi. Okey, dah tak ada double line. Semua garisan berjantum dengan elok. So, boleh dapat 3 markah. Okey, Halimunisab masih lagi kena perbaiki. Masih cikgu nampak macam ada double line. Okey, ada double line dekat situ macam bold line. Garisan tu macam gelap sikit di kawasan sebelah kiri tu. So Halimunisab yang lain okey. Kalau ikut-ikut boleh dapat 2 markah. 1 markah tak ada dalam kekemasan. Okey. Pumika okey, lukisan you dah okey, bagus lah. Okey, so setakat yang dah hantar ni okey, dah ada peningkatan. Tengok. Okey, ini nah. Tadi kamu lukis garisan garis kan? Nampak? Bila masuk garis kamu lukis dekat kertas kosong, baru kita nampak masih ada garisan yang agak sengit sikit. Cikgu perhatikan dekat sebelah kiri tu. Nanti kamu boleh perbaiki, tapi overall okey lah. Kalau cikgu tengok sini mungkin dapat 2 markah daripada 3. Okay, nak betul-betul tengok lukisan kita akan jadi atau tak, lukis di atas kertas kosong. Di situ kita akan boleh nilai kekemasan lukisan kita. So setakat ni untuk soalan B2 A2 overall kebanyakan boleh lukis sebab bentuk dia tak susah. Okey, bagus. Kita masuk bahagian yang terakhir, soalan yang seterusnya. Okey, dia kata apa? Soalan yang seterusnya dia kata sebuah terus hantar je, nanti cikgu boleh mark satu-satu. Sebuah pepejah lain berbentuk prisma tegak segitiga bersudut tegak FIJ sebagai keratan rentas seragamnya dicantumkan kepada prisma dalam rajah 12.1 pada satah mengufu IJRQ. Diberi bahawa FP sama dengan PG. Gabungan pepejar adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.2. Lukis dengan skala 1:10 pelan pepejar itu. Sebab sekarang dia suruh lukis pelan. Kalau pelan kita tengok dari mana? Pelan tengok dari mana? Dari atas. So buatlah anak panah, tengok dari atas, terus turun ke lantai bawah. Lantai bawah. Color sikit ke, ataupun bulatkan huruf. Jadi paling cepat kita bulatkan huruf lah. A, B, C, D. Okey, itu lantai kita. A, B, C, D. Kemudian bila kita naik ke atas bumbung sedikit, kita naik ke atas bumbung, kita nampak ada garis putus-putus ni blok lantai kita. Dan ada satu garis di sini akan blok lantai kita. So ada 2 garisan yang blok lantai kita. Pertama garis ni, lantai kita kan macam ni. Nanti akan ada garisan yang akan blok lantai kita. Okey, garisan kita macam ni. Garisan kita lantai kita macam ni.
Tiba-tiba kita tengok atas bumbung ada satu garis blok sini, and then satu lagi dia blok di sini dengan garis putus-putus. Kalau dia buat garis putus-putus tu, memang kita kena buat. Okay, ada dua blocking. Blocking dia ialah blocking garisan. Blocking garisan. So, apa kita buat ialah buat lantai kita dulu. Itu benda paling mudah sekali kita buat. Bina lantai dulu dengan sini 6 cm. Okay, 6 cm. Tepi ni 8 cm. Kalau tak ada ukuran tu, maksudnya rujuk balik ukuran atas. 8 cm. Okay. And then apa lagi kita nak tahu? Okay, buat yang tu dulu. 6 cm, 8 cm. Kalau cikgu boleh buat lakaran sikit, 6 cm, 8 cm. Okay. Okay. Katalah cikgu buat tak elok tau. Katalah ini 6 cm, ini 8 cm. Kemudian macam mana kita nak buat blocking? Kita nak buat blocking, kita kena tahu sini dengan sini berapa cm. Yang ni. Berapa cm ni tadi? Kalau tak ada kan, kamu tengok, tak ada ukuran lah. Tengok balik, rujuk balik gambar rajah atas. Sebab dia adalah relate dengan gambar rajah atas. Tadi sini 30 kan? So, baki sini 30. So, 3 cm. Sini 3 cm. Okay. So, apa kita buat ialah kita akan nak buat garis putus-putus tu. Bukan garis putus-putus lagi. Kita nak blok je. Kita nak blok saja. So, kita akan tarik sini 3 cm. Okay. Tarik sini 3 cm dan blocking kat tengah-tengah ni. Okay. Cikgu punya ni tak elok ni. Kamu kena buat elok lah. Kemudian garis putus-putus tu pula. Garis putus-putus tu kita kena tahu kat sini. Okay. Kita kena tahu sini berapa cm. Panjang ni. Berapa cm. Siapa boleh bagi tahu? Dia ada bagi maklumat kat sini. 4 cm. Dia kata FP sama dengan PG. FP berapa cm? Kita tahu ke? Adakah kat atas tadi? Oh, sebab dia kata FP sama dengan PG. PG kat mana? PG kat sini. Oh, bila dia sama, maksudnya dia titik tengah lah, betul tak? Dia potong tengah lah kan kalau dia sama. So, total tadi 8 cm kan? Okey, bagus tadi 4 cm. So, bila atas 4 cm, bawah pun 4 cm lah. So, apa kita buat ialah ini kita kena buat garis putus-putus. So, bila apa dia? Okay, kita akan tarik sini 4 cm. Ukur dulu tau. Tanda sikit je. Jangan terus main garis je. Tanda dulu. Tanda dulu 4 cm. Baru bina garis putus-putus. Blocking kat sini satu. Cikgu punya ni sengit tau. Kamu cuba buat yang elok-elok.
Macam ni je. Okey. Macam ni saja. Yang bahagian ni ialah bahagian yang bumbung atas ni. So bahagian yang besar bawah ni adalah bahagian bumbung yang kedua ni. Dan bumbung tu dipotong oleh satu garisan yang cikgu tanda dengan warna merah ni. Kemudian ada satu blocking lagi line di sini. Sebab tu cikgu buat garis putus-putus. Itu sahaja bentuk dia. Okey. Tengok, perhatikan betul-betul. Bentuk ni boleh jadi pelbagai. Kita perhatikan betul-betul, kenal pasti dan cuba lukis. Pelan dan dongakkan ni dia tak ada masalah. Masalah kita ialah kita kena faham pelan tu tengok dari mana, dongakkan tu dia bagi arah. Kemudian yang kedua, lukis dengan kemas. Okey. So untuk yang ini tak perlu hantar lah. Nanti cikgu akan semak terus masa dalam kelas saja nanti. Okey. So ada apa-apa tak sebelum kita nak tamat kelas? Okey, sebelum cikgu tamat kelas, cikgu nak ingatkan kamu lah. Okey, antara soalan-soalan percubaan tajuk yang telah kita discuss. Okey,